وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada pagi yang mulia lagi penuh keberkatan ini, moga-moga dengan adanya majlis-majlis seperti ini, daripada mana-mana tuan guru, daripada mana-mana ulama, daripada mana-mana ustaz, moga-moga setiap ilmu yang disampaikan dapat dijadikan sebagai panduan untuk kita meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah yang bersifat sementara. Dan ingatlah bahawa setiap niat, ucapan dan perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban dan akan diadili dengan seadil-adilnya di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pagi ini, sebagaimana yang ditaklifkan, tajuk yang diberikan kepada saya untuk dikupas dan diperbahaskan, macam tak ada tajuk lain, tajuk sama. Mereka bagi tajuk Dajjal. Tajuk Dajjal. Baik. Secara umum yang saya boleh bagi tahu ialah, kalau nak suruh cerita tentang hakikat Dajjal dari sudut ciri-ciri, dari sudut sifat-sifat, dari sudut fizikal, dah lama kita bahaskan tentang isu tersebut. Kalau nak minta kita bahaskan Dajjal dari sudut perancangan-perancangan, agenda-agenda, propaganda-propaganda, juga sudah lama kita bahaskan. Kalau nak bincang bab Dajjal dari sudut fitnah-fitnah yang dikeluarkan oleh Dajjal sebelum beliau menzahirkan dirinya sendiri, juga sudah banyak kita bahaskan. Dan begitu juga kalau nak bincang tentang masalah Dajjal, fitnah batang tubuh beliau itu sendiri sewaktu menzahirkan dirinya kelak, juga sudah banyak diperbahaskan. Apapun pada pagi ini, dengan masa dan waktu yang terhad, saya akan memilih satu konteks daripada tajuk sebesar Dajjal tadi untuk sama-sama kita renung, untuk sama-sama kita hadam. Moga-moga ada manfaat dan iktibar daripada perkara dan hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Fussilat ayat 52, 53 dan 54, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in kana min indillahi summa kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli syai'in muhit. Surah Fussilat 52, 53 dan 54. Dalam firman Allah tersebut, ayat dimulakan dengan kalimah kul, katakanlah wahai Muhammad. Sesungguhnya perkataan Muhammad ini dilontarkan kepada golongan-golongan kafir musyrik yang mendustai Al-Quran, yaitu firman-firman dan ayat-ayat Allah. Ara'aitum in kana min indillah, bagaimana pendapat kamu sekiranya Al-Quran ini, ayat-ayat Allah ini, firman-firman Allah ini sememangnya benar-benar datangnya daripada Allah. Summa kafartum bihi, dan kemudian kamu kufur dengannya.
kemudian kamu ingkar dengannya, kemudian kamu berpaling daripadanya. Man adallu, siapakah yang lebih sesat, mimman huwa fi syiqaqin ba'id, daripada mereka yang berada pada persimpangan yang jauh. Dalam ayat 52, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyebut perkara dan hal tersebut kepada kaum musyrikin, yang mana mereka ini mendustakan ayat-ayat Allah dengan pertanyaan dalam bentuk, bagaimana pendapat kamu sekiranya Al-Quran ini benar-benar datang daripada Allah, kemudian kamu tak mau beriman dengannya, kamu kufur dengannya, kamu ingkar dengannya, kamu berpaling daripadanya. Dan tidak ada orang yang lebih sesat kecuali orang-orang yang berada pada persimpangan yang jauh, yakni orang-orang yang sentiasa ingkar, tidak mau mengikut perintah, yang jauh daripada petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina, kami akan menunjukkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaqi, dari segenap ufuk alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan kalau hal tersebut masih kurang, kalau hal tersebut masih tidak mencukupi bagi kamu bukti-bukti yang berada di segenap pelusuk alam semesta ini, lihatlah bukti-bukti kekuasaan kami pada diri kamu sendiri. Allah suruh tengok pada diri kita sendiri, pada diri masing-masing. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga menjadi terang bagi kamu, menjadi cerah bagi kamu, sesungguhnya Al-Quran yang datang daripada Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah perkara yang benar, perkara yang pasti, perkara yang hak. Awalam yakfi bi rabbika, masih tidak mencukupi lagikah Tuhanmu itu bagi kamu? Sesungguhnya dia adalah zat yang maha melihat segala sesuatu. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, dan ingatlah, sesungguhnya orang-orang kafir musyrikin yang mendustai ayat-ayat Allah tadi, mereka sebenarnya was-was, mereka sebenarnya ragu-ragu tentang pertemuan dengan Tuhan mereka sendiri. Ala innahu bikulli syai'in muhit, dan sesungguhnya pastilah Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi ilmunya atas segala sesuatu. Baik, bila kali pertama kita membaca dan merenung ayat ini adalah satu peringatan bagi mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah. Lebih-lebih lagi ingkar dan kufur, tak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan firman-firman serta ayat-ayat Allah yang turun kepada beliau. Kalau baca ayat ni, orang akan tanya, tang mana dajjalnya? Tang mana kita boleh kait? Tang mana kita boleh hubung? Tang mana kita boleh relate dengan persoalan dajjal? Baik, bila kita membaca Al-Quran satu demi satu, helaian demi helaian, kita akan mula nampak bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak dapat tidak mempunyai tiga perkara pokok yang paling dasar, tiga perkara pokok yang paling asas. Yang pertama ialah persoalan tentang tauhid, persoalan tentang akidah. Yang kedua ialah persoalan tentang syariat, hukum-hukum dan sumber perundangan. Dan yang ketiga ialah melibatkan soal adab, soal akhlak dan soal etika. Inilah ketiga-tiga dasar, ketiga-tiga asas yang melatari ayat-ayat dan firman Allah. Tetapi di sana
Di sebalik Allah menyebut tentang tauhid dan akidah, Allah menyebut tentang syariat dan undang-undang, Allah menyebut tentang adab, etika dan akhlak, diselitkan di setiap ayat-ayat dan firman ini kisah-kisah, cerita-cerita. Kisah-kisah ini yang paling banyak melatari dalam Al-Quran ialah para utusannya, iaitu para nabi dan para rasul, yang mana ada di antara nabi-nabi dan rasul yang diberitakan oleh Allah nama-nama mereka, dan juga tercatat di dalam Al-Quran ada di antara para utusan yang nabi-nabi dan rasul ini tidak dikisahkan, tidak diceritakan oleh Allah secara terus dan langsung akan nama-nama dan kisah kehidupan mereka. Di samping itu ada kisah-kisah yang bersifat personal dan individu atas nama perseorangan. Ada kisah Luqmanul Hakim, ada kisah Khidir alaihi salam, ada kisah Iskandar Zulkarnain, ada kisah Nabi Uzair, dan beberapa tokoh-tokoh dan nama yang lain dalam bentuk individu dan personal. Dan kadang-kadang kisah ini datang dari sudut yang lebih ramai, berkelompok dalam bentuk ashab-ashab. Ada kisah Ashabul Fil, ada kisah Ashabul Ukhdud, ada kisah Ashabul Ras, ada kisah ashabutu, ashabuni. Baik, bila kita lihat lataran kisah-kisah ini, sememangnya ketiga aspek yang paling penting memang tersirat di sebalik kisah-kisah ini. Dan Allah melihat kecenderungan hati, jiwa dan perasaan manusia. Manusia ini sememangnya suka, manusia ini sememangnya gemar kepada cerita-cerita dan kisah-kisah untuk mengubat lara, untuk mengubat hati, untuk dijadikan panduan iktibar dan pengajaran. Bila kita melihat isu ini, lihatlah kepada konteks utusan yang pertama sampailah kepada utusan yang terakhir. Dengan bahasa yang mudah, bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sejarah apabila mereka bertentang dengan kaum masing-masing, apabila mereka bersemuka dengan bani masing-masing, apabila mereka berdialog dengan kabilah masing-masing. Kebanyakan majoriti paling besar Nabi-Nabi dan Rasul menerima penentangan. Nabi-Nabi dan Rasul menerima tomahan. Nabi-Nabi dan Rasul dilempar dengan pelbagai tuduhan, cacian, makian, bahkan fizikal dan jasmani para Nabi dan Rasul. Ada yang dilempar dengan benda-benda najis, ada yang dilempar dengan benda-benda kotor. Hati mereka setiap waktu dan masa disakiti dengan kata-kata yang kesat dan jatuh bermaruah. Bila kita lihat lataran ini, bermula dengan kisah-kisah Nabi yang agung. Lihat kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh terpaksa bertempur dengan umat-umat pada zaman beliau yang sudah mula jauh lari daripada panduan dan landasan agama. Yang akhirnya kelompok pertama inilah yang memulakan konsep kesyirikan kepada Allah, iaitu dengan menyembah patung-patung idola dan berhala yang ada dan wujud pada zaman beliau. Bila kita lihat pula saudara beliau selepas itu, Nabi Hud. Nabi Hud juga mendapat tentangan daripada kaum beliau. Masih ada lagi unsur penyembahan berhala, seolah-olah banjir besar Nabi Nuh yang pernah menimpa saudara mereka sebelum ini tidak pernah menginsafkan hati-hati masing-masing. Bukankah terlalu dekat antara Nuh dengan Hud, tetapi iktibar kepada banjir besar tidak dapat melunakkan hati mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah.
tetapi mereka masih lagi memilih jalan yang sama, menafikan dan menolak panduan wahyu yang datang daripada utusan Allah, yang akibatnya mereka juga dihukum, diuji dan dibala oleh Allah. Akhirnya terkuburlah. Inilah bangsa-bangsa Arab yang pertama. Inilah kelompok-kelompok yang pertama yang tak akan wujud dan muncul lagi buat kali kedua. Kemudian saudara mereka Nabi Saleh juga teruji dengan keadaan kaum dan kabilahnya sendiri, sehingga bukti dan syiar daripada Allah, walaupun dalam bentuk seekor unta yang keluar daripada batu, yang akhirnya bukti dan mukjizat Nabi Saleh ini mereka permainkan dengan membunuh unta tersebut, ditambah pula dengan momokkan, ditambah pula dengan godaan harta benda dan gadis-gadis serta wanita yang cantik, boleh membunuh maruah, boleh menggoda keimanan seseorang, sehingga menentang perbuatan mereka itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi jauh sikit kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana berdepan dengan manusia, seolah pada waktu tersebut mahu merajai empire yang besar. Itulah Namrus, yang akhirnya mengklaim, mendakwa, mengaku dia sebagai Tuhan, yang selayaknya merajai kawasan-kawasan daerah yang besar yang wujud pada waktu dan masa tersebut. Untuk melampias kesombongan dan kecongkakan beliau, lantas Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ibrahim telah menjalankan tanggungjawab dan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga terhasilnya dan terjadinya perdebatan antara Namrus dan Ibrahim. Namrus terpaksa menerima kekalahan tersebut, tetapi ingat, kekalahan bukan berlalu begitu sahaja, tetapi apabila melakukan penentangan terhadap mereka yang mempunyai kuasa yang besar, yang bersifat diktator, maka kobaran apilah jawapan yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa juga menerima nasib yang sama, terpaksa berhadapan dengan Fir'aun, bapa angkat sendiri, yang memelihara beliau sejak daripada kecil. Tetapi soal tauhid, soal keimanan, soal akidah, soal jalan yang lurus, tidak pernah membezakan antara keturunan, tidak pernah membezakan seorang bapa dengan seorang anak. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Dan Nabi Musa telah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin sebagai salah seorang utusan Allah. Diringkaskan sampailah kepada Nabi Muhammad, benda ini tidak pernah berkurang. Benda ini tidak pernah berkurang, walaupun jelas dalam kes-kes sebelum ini, kebanyakan majoriti paling besar mereka yang menentang para Nabi dan Rasul menerima habuan yang cukup mengharukan, menerima habuan yang cukup mengerikan, tetapi tidak pernah menginsafi hal tersebut. Dan begitu juga sampailah kepada era pada zaman kita, hal ini masih tetap berlangsung dan berlaku. Memang kalau kita baca Al-Quran hanya sebagai nak mengetahui kisah Nabi-Nabi dan Rasul, maaf saya sebut, dia akan terus menjadi seperti kitab dan buku-buku sejarah semata-mata. Kalau hanya baca kisah Nabi dalam Quran, baca kisah Rasul dalam Quran tanpa kita nak renung, ambil iktibar, analisis setiap peristiwa dan cuba relate dengan zaman ni, sama macam kita baca buku sejarah semata-mata. Oh, cerita Nabi Nuh aku tahu macam ni macam ni. Oh, cerita Nabi Sulaiman aku tahu macam ni macam ni. Tetapi inti pengajaran dia macam mana? Dulu arwah guru saya pernah berpesan, nama-nama tokoh-tokoh sejarah-sejarah ini telah berlalu dari pandangan mata kita.
Beliau mengibarat dan mengkiaskan apa yang berlaku itu seperti wayang-wayang kulit yang sudah kehilangan dalangnya. Tok dalang dah tak ada, tetapi wayang-wayang kulit tadi masih ada. Masih tidak bererti, tidak ada ruh. Tetapi ingat, jangan sesekali di antara kamu yang beri mereka nafas baru. Jangan ada seseorang kamu yang bagi roh baru. Jangan ada seseorang di antara yang kamu bagi kehidupan baru, menjadi dalang untuk menghidupkan kembali watak-watak mungkar yang pernah Allah sebut dalam Quran dalam zaman ini. Dengan kata lain, walaupun nama dan watak yang berbeza, apa yang pernah berlaku sejak Adam sampai Muhammad akan dikumpulkan kembali pada zaman ini. Segala kebobrokan, segala kebejatan, segala kemusnahan, segala kekejian akan ada terkumpul di sini. Mungkin apa yang anda akan temui pada zaman ini bukan lagi nama-nama seperti yang pernah tercatat dan direkodkan oleh Al-Quran. Nama dia mungkin baru, nama dia mungkin berubah, tetapi perwatakan, tetapi sifat, tetapi pembawaan adalah hasil daripada apa yang pernah Allah rakam dalam Quran. Kalau kita tengok hari ini, ramai atau tidak mereka yang menentang jalan kebenaran, ramai atau tidak mereka yang menolak jalan para Nabi dan Rasul, ramai atau tidak persoalannya. Ramai atau tidak, jawapan ada pada anda bila anda lihat persekitaran, lingkungan dan di sekeliling anda. Bukan sahaja konteks yang berdekatan, tapi lebih jauh. Lihat kepada masa dan dunia sekarang, apa yang sedang berlaku. Manusia sedang berduyung-duyung, berpusu-pusu kembali bertauhid dan berakidah kepada Allah, atau sedang berduyung-duyung dan berpusu-pusu sedang keluar daripada agama yang benar ini. Persoalan yang timbul ialah, bila kita lihat konteks keagamaan pada hari ini, ada 3 kelompok paling besar yang melatari manusia. Yang pertama dikenali sebagai teisme. T-E-I-S-M-E, teisme. Apa maksud teisme? Teisme ini ialah golongan-golongan, kumpulan-kumpulan manusia yang masih lagi mempercayai apa itu ketuhanan, yang masih lagi mempercayai bahawa Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud. Mungkin dalam bentuk pemaknaan, mungkin dalam bentuk pemahaman yang berbeza, tetapi kumpulan teisme masih lagi mengaku, masih lagi percaya, masih lagi beriman Tuhan tu ada. Bagaimana bentuk pemahaman tentang Tuhan yang mereka perkatakan tu mengikut bidang dan jalan agama masing-masing. Poin pokok, mereka percaya ada Tuhan. Kelompok yang kedua tambah A sebiji kat depan, etisme. Bila sebut tentang etis, hak ni percaya ke tolak Tuhan? Etisme ni orang yang menolak dan menafikan adanya Tuhan dan wujudnya Tuhan. Hak ni hak tak percaya dah Tuhan ni ada. Hak ni hak tak percaya dah Tuhan ni wujud. Maka yang terhasil daripada etisme ini secara kemuncak, lahirlah apa yang bersalahan dengan agama, yang hari ini kita sebut sebagai ideologi. Yang bila kita baca di belakang tu bunyi isme. Contoh, secularism. Apa lagi selain pada sekular? Pragmatisme. Apa lagi selain pada tu? Komunisme. Apa lain selain pada tu? Nazisme. Apa lain selain pada tu? Liberalisme. Apa selain daripada tu? Pluralisme, fasisme. Macam-macam ism telah muncul. Ini adalah bentuk ideologi-ideologi
bukan datang daripada agama, tetapi hasil daripada ciptaan akal manusia sendiri dalam bentuk rasionalisme. Mereka rasa berkeperluan dan rasional untuk mewujudkan ideologi ini, mereka create. Mereka rasa berkemampuan untuk mewujudkan ideologi ini, mereka cipta. Maka akhirnya kelompok-kelompok yang menolak kewujudan dan keberadaan Tuhan seolah-olah hampir sama banyaknya dengan mereka yang mengaku dan percaya kepada Tuhan. Tetapi di sebalik dua kelompok yang besar ini, adanya di tengah-tengah yang dipanggil agnotism. Agnotism ni dia bukan tolak terus. Agnotism ni dia bukan tak terima terus, tetapi dia orang yang syak. Dia orang yang ragu-ragu, dia orang yang was-was. Kumpulan belah atas kata Tuhan ada. Tengok belah bawah, kumpulan ni kata Tuhan tak ada. Hak sebenarnya ada ke tak ada? Agnotism ni dia duduk tengah-tengah. Kalau dia bertemu dengan kumpulan hak percaya pada Allah, dan kumpulan yang percaya pada Allah ni dapat bagi pada mereka, datangkan pada mereka dalil-dalil, bukti-bukti dan hujah yang kuat, yang akal dia boleh terima, hati dia boleh terima, perasaan dia boleh terima, kuat sungguh dalil ni, kuat sungguh hujah ni, benar Allah ada, dia boleh jadi beriman. Tapi kalau dalil yang diberi kepada mereka tentang keberadaan dan kewujudan Allah tu bagi mereka tak kuat lagi hujah ni, tak kukuh lagi hujah ni. Kalau antara hujah yang kata ada dengan saya banding yang kata tak ada, lebih kuat yang kata tak ada, dia boleh jadi ateis. Jadi tiga-tiga golongan ni kita tak boleh nafi sememangnya wujud dalam lingkungan dan persekitaran kita. Tetapi kita masih lagi menghormati atas dasar personality sebagai kemanusiaan. Sebab hak kata theism tadi, orang dan manusia sama macam kita. Hak agnotism pun orang dan manusia sama macam kita. Hak tolak Tuhan pun orang dan manusia sama macam kita. Yang berbezanya soal prinsip pada akidah, prinsip pada kepercayaan tadi. Sekarang kita lihat tentang ayat 52, 53 dan 54 tadi. Kalau kamu tak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan ayat-ayat Allah, bukankah kami telah membuktikan kepada kamu tanda-tanda kekuasaan kami? Tak cukup hak luar, tanda-tanda yang ada pada diri kamu sendiri. Ambil mudah kalau kita lihat hujung rambut sampai hujung kaki yang Allah create, yang Allah cipta pada kita. Kita ambil hak paling halus lah, kita kata hanya satu helai bulu roma. Kalau hari ini minta kita buat balik sehelai bulu roma, siapa yang mampu? Hak paling kecil lah kita kata, selai bulu roma, siapa yang mampu buat? Ada yang berani buat? Tak ada siapa berani buat, walaupun selai bulu roma. Apatah lagi hak besar, jantung. Apatah lagi hak besar, buah pinggang. Apatah lagi hak besar, paru-paru. Boleh create, boleh buat? Tak boleh. Baik, di sini ada satu poin yang paling penting, yang saya nak ambil antara prinsip-prinsip asas kedajalan ini ialah pemberontakan jiwa yang menolak dan menafikan kewujudan Tuhan. Hari ini ramai antara sedar dengan tak sedar, perasan dengan tak perasan, sudah banyak wujudnya golongan-golongan yang sudah meragui dan menafikan Allah tu wujud. Hari ini kita panggil ateis. Dan mungkin ada nama-nama baru tetapi memiliki ciri-ciri, memiliki persamaan dengan apa yang dibawa oleh induk paling besar ini. Sekarang kita lihat sebagai contoh. Hari ini dah ada yang mula mempertikaikan Allah itu terhasil, Tuhan itu terhasil daripada getaran. Pernah dengar kalimah macam ini? Ada yang kata Allah tu tak wujud. Allah tu wujud sebab kita percaya dan beriman pada dia. Dan kalau kita tak percaya dan tak beriman, dia jadi tak ada.
Faham tak? Macam ni. Yang sebenarnya Allah tu ada sebab kita ni duk beriman pada dia. Allah tu jadi ada sebab kita tu percaya pada dia. Sebab kita yakin pada dia, kita duk tanam dalam kepala, kita duk tanam dalam otak bahawa Allah tu ada. Allah tu wujud, Allah tu ya, Allah tu betul. Dia jadi ada lah. Tapi kalau kita tukar sebaliknya, mana ada Tuhan, mana ada Allah, tak ada pun tak wujud, dia jadi tak ada lah. Jadi siapa yang create Tuhan tu? Kita sendiri. Bukankah bangang namanya? Kalau lagu tu nak mewujudkan, kita percaya. Nak menghilangkan, kita nafi. Semudah itu manusia diperbodohkan, semudah itu manusia dipermainkan. Tetapi mudah tak mudah, ramai yang jadi pengikut. Mudah tak mudah, ramai yang tergoda dan terpengaruh dengan idea-idea seperti ini. Baik, bila sebut etis, kebiasaannya bila kita bentangkan dalil dan hujah dari sudut ayat Al-Quran dan hadis, mereka terima atau mereka tolak. Okey, mana bukti Tuhan ada? Kita pun baca ayat Quran, juzuk sekian, surah sekian, muka surat sekian. Kita pun baca hadis. Mereka terima atau mereka tolak? Dah dia Tuhan pun tak percaya, Nabi dia nak percaya ke tak? Dah Tuhan pun dia tak percaya, ayat Quran dia nak percaya ke tak? Bacalah bertimbun-timbun ayat Quran, mereka akan jeh. Bacalah seberapa banyak hadis, mereka akan tolak. Dan bagaimana kita nak berdepan dengan situasi tersebut? Baik, bila kita belajar tentang ilmu tauhid, di sana ada beberapa manhaj, ada beberapa metodologi yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama besar silam. Kalau kita sebut pasal ilmu tauhid, kita ada manhaj yang ditinggalkan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang kita panggil sifat 20. Ada manhaj tu. Dan juga ada manhaj yang kita panggil tauhid 3 serangkai. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' was sifat. Bagi saya, kedua-dua ini adalah metod. Dua-dua ni adalah manhaj. Dua-dua ni adalah jalan. Kalau anda rasa dengan jalan ni anda mampu sampai kepada pengenalan yang hakiki tentang Allah, go on. Kalau anda rasa dengan jalan ini anda mampu mengenali pengenalan yang sebenar-benarnya tentang Allah, go on. Manhaj adalah jalan untuk sampai kepada pengenalan yang sebenar. Tetapi di sana ada beberapa bentuk kaedah-kaedah mantik yang diterapkan oleh Asy'ari dan Maturidi. Dan kita harus mempergunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Mantik dalam bentuk tabiin, mantik dalam bentuk ta'qil, mantik dalam bentuk takrin adalah sebaik-baik jalan yang pernah diluruskan oleh kedua-dua imam tersebut. Dan hari ini sebagai contoh, bila kita nak berhadapan dengan golongan-golongan seperti ini, mereka akan menggunakan hujah mereka. Base paling besar, base paling dasar adalah pemikiran, otak, hujah-hujah saintifik, fakta-fakta sains. Mereka sudah tidak lagi berminat dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak berminat dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai contoh, hari ini bila berbicara tentang kewujudan Allah, bila mereka tak percaya Allah tu wujud, bagi orang yang percaya macam kita akan memberikan persoalan. Kalau Allah tu tak ada, Tuhan tu tak ada, siapa yang buat kita? Siapa yang buat kita? Siapa yang cipta kita? Siapa yang create kita? Agak-agak jawapan yang dia bagi apa? Bila kita tanya macam, alam ini terjadi dengan sendirinya.
Alam ni terjadi dengan sendirinya. Jadi bila alam ni terjadi dengan sendirinya, terbentuk dengan sendirinya, otomatik segala apa yang terkandung dalam alam di antara langit dengan bumi pun jadi dengan sendiri juga. Teori kebetulan ni satu dalam sejuta boleh pakai, tapi setiap masa, setiap detik tak akan terjadi apa yang dinamakan kebetulan. Baik, kalau bumi ni terjadi dengan sendirinya, adakah kita semua makhluk-makhluk yang terkandung di antara langit dan bumi ini mempunyai natural choice? Pilihan semula jadi? Kalau tanya kepada kerbau pada awalnya, dia nak jadi kerbau ke tak? Agak-agak lah kalau kerbau boleh cakap. Pasal apa hang jadi kerbau? Tak ada pilihan lain. Memang awal-awal dulu jadi kerbau. Kalau boleh, kalau boleh rimau ke? Maksudnya adakah mereka ada pilihan semula jadi lebih awal nak jadi kerbau? Mereka ada pilihan semula jadi awal nak jadi rimau? Mereka ada pilihan semula jadi awal nak jadi binatang tu, binatang ni? Dan kalau ditanyakan kepada anda sendiri, kalau jadi manusia ni pun agak-agak sebenar nak bangsa apa? Mak Saleh ke, Arab ke, Cina ke, Melayu ke? Impian masa kecil-kecil dulu bang, kalau boleh tengok kepada orang lain tu, hak tu cantik, hak tu handsome, nak jadi bangsa mana? Mak Saleh lah, dak Cina lah, putih, macam-macam. Tapi ini bukan kebetulan. Dan hari ini sampai sekarang pun mereka masih lagi menggunakan teori yang sama, iaitu teori Big Bang. Baik, kita bukan nak memperkatakan isu untuk menolak atau menerima Big Bang, untuk membenarkan ataupun tidak membenarkan Big Bang. Jadi kita ambil hujah yang sama sebagai contoh. Kalaulah Big Bang benar-benar berlaku, Big Bang ini ialah satu ledakan, satu cetusan yang pernah berlaku pada satu masa yang kita sendiri pun tak tahu bila masa itu berlaku. Dan kalaulah dia benar-benar berlaku, ledakan, cetusan, letupan itulah yang sebenarnya dianggap sebagai permulaan alam semesta. Anda percaya atau tidak teori Big Bang? Kau tak pernah dengar sendiri Big Bang tu apa? Big Bang ni satu teori letupan asal tu yang mencipta create alam semesta. Baik, kalau kita kata untuk terjadinya letupan tu perlu ada orang yang create letupan tu, orang yang create cetusan tu. Agak-agak siapa yang create letupan dan cetusan tu? Tak ada lain tak bukan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia kata tak ada Tuhan di sini, tak ada penglibatan Tuhan, tak ada penglibatan Allah, tapi benda ni terjadi dengan sendirinya. Baik, setiap fakta, setiap bukti saintifik, anda perlu buktikan hal ini benar-benar berlaku dan pasti. Dan bila dikatakan sebagai teori sains, anda perlu mampu untuk buktikannya balik dalam bentuk di makmal atau di lab. Kalau minta kepada mereka untuk membuktikan kembali boleh menghasilkan Big Bang kali kedua, mampu atau tidak dihasilkan di lab atau di makmal? Agak-agak mampu ke mereka nak buat Big Bang for second coming? Mampu ke tidak? No. Baik, benda asas paling mudah. Di hadapan saya ni ada meja kosong, dan saya letakkan 4 benda, 4 perkara, 4 objek. Yang pertama saya letak seberkas bunga api. Semua orang tahu bunga api. Yang kedua saya letak pistol. Yang ketiga saya letak bom. Dan yang keempat saya letak busur. Ingat satu-satu seberkas bunga api, pistol, bom, busur. Di belakang sikit ada sedikit ruang. Di belakang bunga api ada mancis ataupun lighter. Di belakang pistol ada beberapa biji peluru.
Di belakang bom ada satu alat untuk mengalirkan arus elektrik yang bila kita tekan, bom ni akan meletup atau meletus. Dan di belakang busur ada satu anak panah. Mari seorang tuan kepada pemilik ni, Ustaz tolong jaga dan tengok barang ni ya. Benda-benda ni bahaya. Okey, saya tolong jaga, saya tengokkan. Tiba-tiba lighter ataupun mancis tadi dia bergerak sendiri. Kebetulan lighter tu bergerak, dia pun keceh sendiri. Tahu keceh? Kelantan dia kata keceh lah, menghidupkan lighter tu. Kena betul kat sumbu. Sumpang, kelepang, habis satu berkas bunga api. Mari tuan dia bunyi. Pasal apa Ustaz? Kan saya suruh tengok, suruh jaga. Pasal apa Ustaz pergi cucuh? Tak ada, saya tak cucuh, saya tak sentuh. Meja pun saya tak pegang. Kebetulan lighter tu jalan sendiri. Kebetulan lighter tu kecil sendiri. Kebetulan kena pula kat sumbu, meletuplah dia. Agak-agak kalau dia buat report polis ambil tak statement saya ni. Lighter bergerak sendiri. Lighter yang cucuh sendiri. Orang terima tak? Orang gelap. Kami tak percayalah Ustaz. Baik, ambil yang kedua. Kalau kita kata kita betul-betul tak sentuh, kita cerita kat orang peluru tu gerak sendiri, masuk dalam pistol. Zruf. Pistol zaman Haid Chapral lah, katakan tak? Zaman cowboy dulu. Dia tarik picu sendiri, dia tekan trigger sendiri, pam. Bila orang tanya, Ustaz ke buat? Tak. Kebetulan pistol ni, peluru dia masuk sendiri, dia menembak sendiri. Tak ada teori kebetulan. Lepas tu hak ni pula, ada orang tekan tu, punat dia, butang dia, saya tak tekan pun. Tiba-tiba bom meletup sendiri juga. Anak panah pun gerak sendiri, duduk di busur, tarik sendiri, panah sendiri. Siapa boleh percaya? Tak ada siapa percaya akan teori kebetulan ini. Bahkan untuk jadinya meletup bunga api, meletusnya letupan daripada muncung senapang ataupun pistol, nak meletusnya ledakan bom, nak boleh tarik anak panah keluar daripada busur, sekurang-kurangnya kita perlu ada dua mekanisme. Apa dua mekanisme tersebut? Yang pertama ialah ramuan yang tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, persekitaran yang sesuai. Satu mekanisme. Ramuan tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, persekitaran yang sesuai. Dan mekanisme yang paling kedua inilah yang paling penting. Orang yang akan menggerakkan mekanisme tersebut, iaitu pelaku. Ada orang yang akan cucuh, ada orang yang akan tembak, ada yang orang tekan punat, ada orang yang tarik busur. Tak ada mekanisme kedua ni, agak-agak boleh tak berlaku? Boleh atau tidak berlaku kebetulan? Nak kata kebetulan mercung tu meletup sendiri, tu tak pelik. Hak kebetulan ni, mancih bergerak sendiri pi cucuh ni. Hak kebetulan kalau memang dah ada peluru dalam pistol, ada peluru dalam senapang, hak jadi pam meletup sendiri, kita tak pelik. Ni hak peluru duduk luar, peluru pergi gerak masuk, tiba-tiba tembak ikut suka. Sekarang kita tengok pada mekanisme yang pertama. Ramuan yang tepat, kaedah dan pengendalian yang betul, dan persekitaran yang sesuai. Fail saja salah satu mekanisme ni, tak jadi. Ambil contoh persekitaran yang sesuai. Kalau bunga api ni dah cucuh dah? Dah cucuh Ustaz. Nyala tak? Tak nyala. Dah cucuh? Meletup? Tak meletup. Pasal apa tak meletup? Mana tengok hang cucuh? Rupanya hang cucuh dalam ayat. Orang nak bagi cucuh bunga api atas darat, tempat kering, hampir terjun dalam kolam, duk cih dalam ayat. Hampir terjun dalam kolam, bagi rendam, bagi basah dulu ni, duduk dalam ayat, duduk cucuh. Jadi ke tak bang? Jadi ke tak? Persekitaran dah tak sesuai, fail.
Hak patut cucuh tempat kering atas darat, hampir cucuh dalam air, tak akan meletup bunga api. Okey, kali ni kali kedua ustaz, minta maaf, kita tukar. Atas darat dah kali ni. Dia pun cucuh atas darat lah. Tak meletup ni pasal apa? Tak tahulah ustaz kaedah dan pengendalian yang betul. Lighter habis bateri, cih saja meletup ke depan. Sumbu ada dah, lighter bateri tak ada, tak meletup ustaz. Nak meletup macam mana? Tak mengeluarkan api sumber yang boleh mengalirkan sumbu tu. Kali ni lighter ada bateri ustaz. Okey, tak meletup juga pasal apa ustaz? Tengok kaedah pengendalian macam mana. Ya Allah, betul ustaz, rupanya sumbu ni tak bersambung dengan serbuk kat dalam, dia terputus. Padanlah. Meletup ke tak meletup? Kalau terputus sikit pun dia tak meletup. Okey, persekitaran okey dah, sumbu masuk dah. Lighter bateri ada bateri, okey. Pasal apa tak meletup juga ni ustaz? Banyak kali dah kita ni. Ramuan mesti tepat. Tengok dalam tu ramuan dia. Ya Allah, inti karipat bukan serbuk peletup. Luar tu kotak mercun, dalam inti karipat ramuan tak kena. Meletup ke tak meletup? Tak akan meletup. Jadi kalau 3 mekanisme tadi pun dah fail salah satu, tak akan terjadi. Apatah lagi kalau yang sempurna tak ada orang pelaku dia, lagilah tak jadi. Dan bagaimana untuk kita menerima teori Big Bang yang cukup besar, dengan ramuan yang paling tepat, dengan kaedah dan pengendalian yang paling betul, dan persekitaran masa dan waktu sesuai dengan ketetapan Allah, tak ada dia pelaku. Pelaku mesti ada. Dan bila anda kata ini sebagai teori, dia harus mampu dibuktikan kembali dalam makmal atau lab. Bila kita minta pembuktian kali kedua, dia kata kita memerlukan aset dan akses yang besar. Kalau kita nak buat hak kecil ni mudah. Ni aset dan akses kita nak cari mana? Sumber-sumber hak jadikan letupan tadi. Kalaulah sekecil ni pun tak akan pernah terjadi secara kebetulan, apatah lagi sesuatu yang lebih besar tak akan terjadi secara kebetulan. Jadi di sini kita guna kaedah apa? Bermain dengan isu kosmologi. Antara kaedah lain yang boleh diguna, isu botani. Tahu apa dia botani? Ilmu botani ni ilmu tentang apa? Tentang tumbuh-tumbuhan. Ni meja. Kalau kita tengok kat meja ni, kita tak akan pernah menganggap bahawa meja ni terjadi dengan meja ni terjadi dengan sendiri. Siapa pengurusi surau ni, masjid ni? Meja ni jadi dengan sendiri ke? Tanya siapa pun, meja ni tak terjadi dengan diri sendiri. Kebetulan ustaz tak tahu cerita. Belakang masjid kita ni ada pokok besar ustaz. Waktu kami duduk semayang subuh, tiba-tiba bunyi macam chainsaw punya bunyi ustaz. Bila pergi tengok tak ada chainsaw bunyi, tapi pokok tu sikit demi sedikit macam ada kodok terbang dah. Gedegang terbalik ustaz. Kebetulan. Lepas tu bunyi pah. Orang duk cantai, duk pangkah dahan, duk pangkah rating macam bunyi kapak ustaz. Kebetulannya. Lepas tu apa jadi? Tinggallah batang besar tu. Bunyi pula kali kedua chainsaw tu. Duk belah pokok ustaz. Ada yang dia belah kayu besar, ada yang dia belah kayu kecil, ada yang dia belah kayu pendek, ada yang dia belah kayu panjang, ada yang dia belah 4 segi, ada yang dia belah bulat. Kebetulan tiba-tiba bunyi ketong-ketang duk memaku. Lepas tu bunyi serik-serik duk skru. Tiba-tiba galik sikit ustaz, tinggal tunggu tu ada dah benda ni. Siap macam ni dah ustaz. Kebetulan sungguhlah. Sebelum ustaz mai memang tak ada meja untuk pengkuliah. Nasib ustaz pagi yang berbahagia lagi mulia ni, hak terjadi kebetulan itulah kami letak ni.
Tak ada orang buat pun sebenarnya Ustaz. Boleh percaya tak? Boleh percaya atau tidak, saya tanya. Tak ada siapa nak percaya. Sebab setiap zarah ataupun setiap titik atom yang paling kecil, yang kita panggil proton dan elektron, dan jauh lebih subatom yang kita panggil kuantum tu, sebenarnya kalau tanya diri mereka sendiri, siapa yang cipta dan buat kamu, berani atau tidak dia mengatakan kami mencipta diri kami sendiri. Hatta sekecil zarah, atom, subatom, tahap kuantum pun mereka dicipta, bukannya mencipta. Apatah lagi meja yang sebesar ini, pokok kayu tadi, dia memerlukan mekanisme pelaku untuk ditebang, mekanisme pelaku untuk dicantas dahan dan juga ranting, memerlukan mekanisme pelaku untuk belah kayu ni, membentuk kayu ni, paku kayu ni, skru kayu ni, bentuk kayu ni sampai jadi meja. Apatah lagi perkara lebih besar daripada meja, nak buat kereta. Keluar besi sendiri Ustaz. Saya duduk berjalan, keluar besi sendiri, kerek-kerek, lebih kurang macam transformer lah jalan dia. Tiba-tiba jadi kereta. Siapa nak percaya? Kereta dibuat, kapal dibuat, tu dibuat, hak ni dibuat, semua dibuat. Ada pelaku dia. Bahkan lebih jauh sebelum kehadiran pokok sebesar ini, sebelum tunas dia masih kecil pun perlu pelbagai sumber untuk menghasilkan dan menciptakan dia. Bayangkan pokok hak kecil nak jadi besar, perlukan sumber air untuk hidup. Air pun kebetulan ke? Perlukan suhu dan persekitaran yang sesuai. Suhu dan persekitaran kebetulan ke? Perlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Fotosintesis kebetulan ke? Tak ada kebetulan. Ini adalah ketetapan dan ketentuan takdir daripada Allah terhadap semua makhluk-makhluk dah. Masing-masing telah direzekikan, masing-masing telah ditentukan mengikut kadar-kadar yang ditetapkan. Jadi nak nafi lagi? Kalau kita mampu mencipta, cuba buat seorang lagi. Dah kalau kita berani tak? Hak bulu roma selai pun tak mampu, apatah lagi nak suruh kita buat seorang lagi macam kita. Agak-agak abang mampu tak? Saya dah 13 orang dah, saya buat macam saya. Oh, hebatnya. Tak ada, tak mampu. Maksudnya kamu kena yakin, kamu kena percaya, kamu kena beriman bahawa kita ada Tuhan, kita ada pencipta yang mencipta segalanya. Tak payahlah nak nafi. Kita ambil ilmu lain yang dipanggil ilmu zoologi. Zoologi ilmu yang membicarakan tentang haiwan, binatang-binatang. Yang selalu ini mereka akan gunakan teori Darwin, Charles Darwin. Teori apa? Evolusi. Evolusi hak kita selalu kenal Mitsubishi Lancer je. Evo tu, ni evolusi lain. Teori evolusi ni dengan bahasa orang kampung mudah yang mengatakan asal usul manusia ni daripada apa? Daripada beruk. Kalau tanya pada anda pun anda nak mengaku tak datuk nenek keturunan moyang anda dulu adalah seekor beruk? Kita tak akan pernah mengaku, kecuali depa hak mempertahankan teori evolusi ni nak mengaku. Kita tetap dengan teguh mengatakan kita adalah cucu dan cicit daripada keturunan Adam dan Hawa, manusia dan khalifah pertama yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh teori evolution, beruk ini berevolusi dari setiap zaman, dan akhirnya jadi manusia yang komplit dan sempurna pada hari ini. Pernahkah kita terfikir, adakah beruk zaman dulu saja yang berniat nak berevolusi jadi manusia? Beruk zaman sekarang tak ada niat ke nak jadi orang? Beruk dulu, kalau boleh duk tengok orang ni seronoknya, rasa nak berevolusi jadi orang. Beruk hak adalah ni tak ada tu kah?
Satu persoalan ialah bila beruk jadi orang, beruk jadi orang, beruk jadi orang, beruk tak pupuh-pupuh. Pasal apa? Patut dah sakok jadi orang, sekok jadi orang, makin hilang, makin hilang, makin hilang. Ni beruk tak hilang-hilang. Kampung ni kan tak ada dah beruk. Ada lagi tak? Ada lagi. Baik. Untuk kita bahas secara mendalam, teori evolution setinggi mana pun, dia tak akan pernah mampu untuk mengubah asas genetik yang ada dalam setiap haiwan ataupun binatang yang Allah ciptakan. Perkara asas yang kita tak boleh terima ialah benda-benda paling besar, bulu yang lebat, taring yang tajam, kuku yang panjang, dan paling tak masuk akal, kita kehilangan benda paling asas. Di mana hilangnya ekor hak panjang tu sampai kita langsung tak ada hari ni. Kuku hak panjang jadi macam ni, okey lah, hang nak bincang sangat. Bulu hak lebat jadi lagu ni, okey lah, hang nak bincang sangat. Tapi hak paling payah sikit, ekor sepanjang-panjang tu jadi tak ada terus ni, payah. Ada lagi, ada tinggal, ada lagi ustaz, adik-beradik saya 2 inci lagi ada, hak dulu-dulu. Ada lagi tak? Tak ada. Sorry to say lah. Hak ni benda yang paling payah dari sudut gen dan mutasi, nak berubah jadi hilang terus. Hak jadi jalan bongkok dengan 4 ni terus boleh berdiri tegak. Kita tak pernah menolak unsur morfologi dan sosiologi dalam masalah ni. Apa dia morfologi? Morfologi ni dia sama dengan metamorfosis lebih kurang. Benda yang dari satu bentuk rupa lain tiba-tiba dia bertukar jadi rupa lain. Hak ni ada contoh ulat beluncah, duduk metamorfosis, duduk morfologi dalam kantung dia keluar jadi apa? Rama-rama. Beza jauh dah. Kalau orang tak pernah tengok, dia kata, oh ni lagu ni tiba-tiba boleh terbang. Hak ni merayak saja. Memang berlaku. Itu bukan evolusi, itu metamorfosis, itu morfologi. Ada lagi jentik-jentik. Tengok jentik-jentik tak sangka hadut dalam ayat, tiba-tiba boleh terbang. Apa dia? Nyamuk jauh beza. Tu metamorfosis, tu morfologi. Itu kita boleh terima. Tapi kalau nak main dengan teori evolusi, kita perlu bertanyakan kepada ulat beluncah. Kalau kamu nak bermain dengan evolusi, ulat beluncah, kamu metamorfosis dalam kelompok, jangan keluar jadi rama-rama, hang keluar jadi pepatung. Agak-agak boleh ke tak? Agak-agak boleh tak? Ulat beluncah tadi, asyik rama-rama, aku nak buat pembaharuan, aku keluar lepas ni jadi pepatung. Mampu atau tidak? Tak akan mampu. Ataupun nyamuk, lepas ni asyik jadi nyamuk, aku nak keluar jadi kumbang pula. Agak-agak jentik boleh jadi kumbang ke tak? Tak akan mampu. Ataupun seekor nyamuk yang ada belalai bercinta dengan badak air betina. Nyamuk hak kecil ada belalai bercinta dengan badak air betina. Akhirnya kahwin. Hak keluar hari ni tu gajah lah ustaz. Hak besar gajah tu ikut belah mak, badak ayah. Hak ada belalai tu ikut bapak dia, walaupun kecil ada belalai. Boleh terima ke tak? Boleh terima ke tak? Sorry to say, terlalu rumit untuk kita memperkatakan tentang mutasi dan genetik. Sukar untuk kita mempercayai teori evolution, teori evolusi ini. Payah. Dari sudut sosiologi mungkin boleh berlaku, macam isu kes Tarzan. Biarlah kita terima isu Tarzan. Bapak mati, mak mati, dia terjatuh dalam hutan. Siapa yang jaga Tarzan? Gorila. Akibatnya bila budak ni besar, gaya berjalan pun macam gorila. Sebab dia duduk bersosial dengan gorila, tak kenal orang lain. Cakap pun biasalah sosiologi dengan benda tu. Walaupun dia makan sama dengan gorila, berjalan cara gorila, berkomunikasi cara gorila, dia mati umur 70 pun, dia jadi gorila ke jadi orang masa mati?
Ustaz, sebab lebih 50 tahun gorila duk jaga, dia mati jadi gorila, bukan orang. Boleh percaya ke tak? Tarzan mati sebagai gorila ke sebagai orang? Tetap sebagai orang. Bahkan gorila, kalau kita pera sekok dia tu, duduk 70 tahun di kalangan manusia pun, gorila ni mati sebagai gorila ke sebagai orang? Asal dulu Ustaz gorila, tapi lama keturunan dia duduk dengan kita 70 tahun, jadi mati sebagai orang. Jadi tu imam ready lah, kena mandi lah, kena kafan, kena tanam lah. Lepas tu orang pun pelik tengok, pasal apa tu? Gorila. Takkanlah mak tak, dulu dia binatang ni tak, kubur ni gorila, tapi lama duduk dengan orang, dia mati jadi, lama duduk dengan orang, mati jadi orang. Boleh terima? No, sorry to say. Kita pilah ke zoo negara. Sebab apa? Lama dia duduk di situ, ada tak kawasan ni buaya, ni beruk, ni apa, tiba-tiba tak ada binatang, ada orang dalam tu. Sebenarnya orang tu hak cuci tu, tapi tak ada pernah orang kata dulu tu Ustaz, dulu tu tapir tu duduk situ. Mana tapirnya? Itulah ada cuci tu, dulu dia tapir. Sebab lama mari duduk berkomunikasi dengan orang, duduk tengok hari-hari, tapir tu jadi orang dah. Tak ada. Okey, kita tengok sudut terakhir antropologi yang melibatkan sejarah, ketamadunan, kebudayaan dan asal usul manusia. Manusia ni, dia ada genetik dia yang Allah buat. Kita ambil dari sudut norma-norma kebiasaan manusia sekalipun, kalau kita dah ada genetik bangsa Melayu, duduk lama di negara Arab pun kita jadi Arab ke jadi Melayu? Kita tetap bangsa Melayu. Mungkin kita boleh berbahasa Arab, mungkin boleh jadi penggemar makanan Arab, mungkin boleh bertutur dalam bahasa Arab, mungkin berkebudayaan Arab, mungkin berpakaian Arab, tapi tetap bangsa Melayu. Sehingga kita tu tak kahwin dengan orang Arab menghasilkan kacukan lah. Maksudnya kekal sebagai Melayu. Begitu juga orang Cina hak piduk Afrika, dia tetap orang Cina. Perubahan fizikal sikit-sikit mungkin berubah, mungkin panas dia dulu putih, mungkin sedikit gelap sebab cuaca, tapi dia tetap Cina. Walaupun dia boleh berbangsa Afrika, berbudaya Afrika, pakai baju Afrika, makan makanan Afrika, tak akan merubah genetik bangsa. Dan satu yang paling sinonim, dalam mana-mana agama disunnahkan pada hari ke-7 agar diberikan nama, dan juga jadi sunnah supaya dikhitankan anak masing-masing. Dan budaya khitan ni berlaku sejak bila lagi? Siapa Nabi dan Rasul yang mula-mula khitan ni? Siapa? Nabi Ibrahim mengkhitankan dirinya sendiri dengan kapak. Dia juga mengkhitankan anak dia Ismail. Bayangkanlah secara rambang, rawak, sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman kita, masa berlalu dah berapa tahun? Rambanglah rambang. 10,000 tahun? Taklah 10,000. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai kita 10,000 tahun, setiap anak yang dilahirkan, zuriat yang dilahirkan, lahir khitan, lahir khitan, lahir khitan, lahir khitan. Ini dah jadi kebudayaan. Ini dah jadi satu benda yang wajib dan mesti. Tetapi keadaan tersebut tidak pernah menukarnya menjadi evolusi. Dan hakikatnya kita lahir hari ini, siapa yang dah siap tak ada kulub dah? Ustaz saya lahir dulu akibat keturunan kita hak berpuluh-puluh tahun tu asyik kerat. Saya pun memang lahir kerat dah. Jadi saya tak payah pergi hospital, tak payah sunat. Siapa angkat tangan? Hakikatnya kita lahir semua dalam keadaan berkulub dan perlu khitan. Sampailah anak cucu kita, walaupun ni dah jadi tradisi, kerak-kerak dia tak akan pernah berevolusi. Sebagai contoh, katakan keturunan saya dan tok saya dulu suka cukur kepala, cukur rambut, botak. Tok ke-8 suka botak, tok ke-7 suka botak, sampai kita hari ni pun suka botak. Hakikatnya anak kita lahir tu tak akan tumbuh rambut dah, sebab evolusi Ustaz. Botak, tak tumbuh rambut. Hakikatnya boleh botakkan pun rambut tetap tumbuh juga, tak akan kekal. Maksudnya hak botak tu sebab kita cukur.
Ni kalau boleh evolusi ni jadi tak payah cukup dah. Botak sepanjang masa, botak yang berkekalan. Ada ke tak? Tak ada. Tak akan ada. Dan inilah yang hakikat perlu kita faham dan perlu kita tahu. Jadi bila kita tahu dah dengan jelas penolakan-penolakan terhadap mereka dan dalil-dalil dan bukti dari sudut akal, hujah rasional dan hujah saintifik sekalipun, sebenarnya mereka tidak boleh menafikan bahawa Allah itu benar-benar ada dan wujud. Dan sebenarnya untuk memperkatakan oleh kumpulan-kumpulan ini bahawa Allah tu tak ada, Allah tu tak wujud, sebenarnya mereka nak claim apa? Siapa Tuhan yang sebenar? Siapa Tuhan yang sebenar? Allah tak wujud, Allah tak ada. Kalau kita tanya siapa hak sebenar jadi Tuhan? Jawapan dia siapa? Diri kita sendiri adalah Tuhan. Setiap orang adalah Tuhan bagi diri masing-masing, dan dia berhak melakukan mengikut kehendak, mengikut selera, mengikut pandangan, mengikut pendapat dia. Dan kalau kita menjawab soalan tersebut secara lawak, kalau kita nak claim, nak iktiraf kita Tuhan bagi diri masing-masing, masa kita sihat, okey. Masa kita kaya, okey. Masa kita tak ada apa-apa, okey. Bayangkan satu masa tengah berjalan keluar daripada bank, kena langgak dengan lori sampah. Terbungkam kita di atas jalan dalam keadaan parah, memekik, meminta tolong, luka, patah. Kita pun nak pergi tolong. Tengok muka macam familiar. Hak ni lah kata hak mengaku Tuhan bagi diri sendiri. Walhasilnya takkan Tuhan memekik, meminta tolong bila kena langgak dengan lori sampah. Tuhan pun berdarah juga, Tuhan pun patah riuk juga, Tuhan pun kena langgak dengan lori juga ke? Tak cukup dengan tu anda akan ditertawakan di hospital. Bila Tuhan kena sign surat untuk dioperation, Tuhan pun nak kena korek, Tuhan pun nak kena bedah juga. Dan lagi anda diketawakan bila habis operation minta surat untuk claim takaful ikhlas. Tuhan pun kena claim hak tu, kena claim hak ni, kena claim hak ni. Dan lebih parah, bila anda ke pasaraya atau mana-mana kedai, hak anda anggap diri tu Tuhan pun kena GST 6% juga. Lebih parah lagi bila nak beratok beri, datang lambat, tetap Tuhan nombor 46 juga. Orang tak bagi hang nombor 1 sebab hang kata hang Tuhan. Awak ni 46. Tuhan pun 46 lah, kena beratok juga. Bering punya pasal. Dan lebih sedis lagi, orang akan mempertawakan bila kita sakit perut, nak kencing, nak berak, pergi tandas belakang pasar, 3 kupang juga orang minta. Bukan Tuhan. Tuhan pun kena juga 3. Kena, tak buat 3 kupang. Benda ni adalah lawak. Dan bila kita tanya, mereka sendiri pasti akan memberi jawapan, taklah sejauh itu. Taklah sejauh itu. Benar. Ini hanyalah joke. Tetapi hakikat je memperkatakan kita adalah Tuhan bagi diri sendiri. Poin yang paling utama ialah untuk melegalkan, untuk menghalalkan setiap perbuatan-perbuatan yang selama ini mereka anggap dalam doktrin agama yang menghalang manusia daripada melakukannya. Kebanyakan hak mereka nak legal, hak agama, hak perintah-perintah Allah yang Allah larang itulah mereka nak buat. Sebelum ni dalam setiap agama jangan berzina, hak itulah mereka nak legal. Setiap agama jangan minum arak, hak itulah mereka nak bagi lepas. Setiap agama jangan tu, hak itulah mereka nak bagi boleh. Setiap agama jangan ni, hak inilah mereka nak bagi halal. Mereka nak legal benda-benda ni semua. Atas alasan tersebut mereka cuba test market. Sekejap isu, anda fahamlah isu yang berlaku.
sekejap isu ni, sekejap LGBT, sekejap apa better beer, sekejap tu benda-benda hak dia sekejap ni, benda hak Islam suka, benda hak agama suka ke, hak Islam larang, agama larang. Anda ada jawapan pasal apa benda ni dicuba? Nak try tengok sensitivity kita. Kalau anda rasa setakat arak buatlah ustaz, depa nak minum, bukan kita. LGBT geng-geng mengunyit tu lah nak pun, bukan kita. Hak bukan kita tak ada masalah. Bimbang satu masa hak bukan kita yang terkena anak kita, cicit kita, keturunan kita. Bila benda ni dah dilegalize, bila benda ni dah dilepas, akibatnya apa jadi? Apa jadi? Benar tak apa yang pernah Allah rekodkan dalam Quran dulu? Penyakit-penyakit umat terdahulu, dosa-dosa umat terdahulu, bebai-bebai umat terdahulu akan mula merayap kembali dalam era dan zaman. Perangai hak kaum Nabi Lut ni lama dah, tapi dia kemuncul balik, dia keluar balik. Hak nak minum arak, nak berpesta ni lama dah, dia start balik. Padahal nak minum mana-mana pun boleh minum. Cuba test, hak ni nak tunjuk produk dia, hak ni keluaran terbaru, hak ni orang mari boleh cuba, orang mari boleh try hak mana. Oh, hak ni bagus ni kepekatan dia, hak ni bagus dia punya liquor, hak ni bagus kepekat, hak ni bagus ni rasa, hak ni bagus bau, hak ni bagus, hak ni jenis 690, hak ni jenis X, ni jenis toddy, ni jenis wine, ni jenis beer, ni beer champagne, macam-macam cerita. Walhasil, kalau ada orang Islam pi, mereka larang ke tak? Adakah ada sampai ke tahap tu? Islam, sorry kami tak benar. Tak apa ni, okey, mari pesta terbuka, percuma. Sama kalau buat LGBT sekalipun, sama kalau buat pesta seks bebas sekalipun. Adakah orang tanya kamu ni, kami tak benar masuk? Dah buka secara terbuka, orang mai. Bila orang mai, benda tu berlaku. Benda yang berasaskan basic hawa nafsu ni, dia tak kira agama, dia tak kira bangsa, semua orang bernafsu. Sebab itulah selalu saya sebut, kalau hari ni kita berjalan di setiap lorong, tengok sekelompok anak muda sedang minum arak, kita tanya, hak ni hang agama apa? Saya Hindu. Hang Kristian. Hang Yahudi. Hang Islam. Orang Islam tak minum arak tak? Ada tak orang Islam hak minum arak? Saya tanya. Ada. Maksudnya dalam kes minum arak, keterlibatan semua bangsa, keterlibatan semua agama terlibat. Pi lalu lorong lain, duk ugut orang, nak minta duit, rampas duit. Tanya-tanya, semua agama terlibat, semua bangsa terlibat, termasuk ke tak ada orang Islam ragut beg orang? Tak ada ke? Ada. Jangan bohong, jangan nafi. Hak ni bahagian duk berzina, semua bangsa terlibat, semua agama terlibat. Tak ada ke orang Islam berzina? Ada, jangan nafi. Bahkan hampir semua dosa yang orang kafir buat, orang Islam dah buat. Sebenarnya nak salahkan siapa? Walaupun kesemua ada keterlibatan tersebut, yang kita perlu faham dan pandang ialah setiap apa yang dibuat daripada kalangan bangsa tadi, setiap apa yang dibuat daripada kalangan yang mengaku beragama yang mereka dakwa dan klaim tadi, sebenarnya langsung tidak ada keterlibatan agama. Cuba tanya seorang demi seorang, kamu yang Hindu duk minum arak ni, apa kata agama kamu tentang arak? Boleh atau tak boleh? Tak boleh. Kamu Kristian? Haram. Kamu Yahudi? Haram. Kamu Islam? Lagilah haram. Sebenarnya mereka sedang buat satu perkara yang agama masing-masing larang, yang ajaran masing-masing larang. Sebenarnya mereka sedang melakukan sesuatu yang agama tak suruh pun. Mereka dah terkeluar daripada acuan agama. Bukan maksud saya keluar agama tu murtad, keluar daripada acuan yang agama tetapkan, ni boleh, ni tak boleh.
Jadi hari ni dah ramai terkeluar acuan ni. Jadi bila terkeluar acuan ni, bila orang tengok, orang klaim atas dasar agama, bila ni orang Islam, apalah sangat Islam, arak pun minum, geng tu pun duk berzina sekali dengan geng kawan kita, tu pun duk pecah rumah sekali dengan kawan kita, tu pun duk rogoh orang sekali dengan kawan kita. Maka yang terpalit atas nama agama, walaupun yang sebenar agama tak pernah suruh pun, dan mereka dah terkeluar sebenarnya daripada ajaran agama yang sebenar. Inilah yang mereka nak. Sekurang-kurangnya kamu tak jadi etis, sekurang-kurangnya kamu tak menolak tentang kewujudan dan keberadaan Tuhan, kamu tak tinggal dalam agama kamu, tetapi kamu sudah jauh dengan base dan acuan ajaran agama, sudah memadai bagi kami. Dengan kata yang lain, hari ini biarlah kamu nak kata kamu Islam, klaim Islam, dakwa Islam, yang penting Islam kamu tak solat, yang penting Islam kamu tak mai solat jemaah, yang penting Islam kamu Jumaat tak pernah jumpa tangga masjid, yang penting mari bulan Ramadan kamu makan minum bersama kami, yang penting kamu tak laksana hukum ni, yang penting jangan jalankan syariat ni, yang penting jangan pi haji tapi melancong okey. Ini pun dah cukup berbaloi bagi mereka, walaupun hari ini kita klaim dan dakwa kita adalah Islam. Inilah antara perancangan-perancangan yang nak mengeluarkan manusia dalam bentuk kesyirikan, dalam bentuk kemunafikan, dan dalam bentuk kekufuran. Dan acuan-acuan ini sudah lama dibuat, acuan-acuan ini sudah lama berlaku. Dan ada di antara kita yang terpedaya, telah terhirup, telah terminum, telah tertogok dengan acuan-acuan kesesatan, acuan-acuan kekufuran, dan acuan-acuan kesyirikan tadi. Lantas inilah hasil yang kita terima dalam masyarakat sekarang, yang kadang-kadang kita tak pernah tengok dan tak pernah terbayangkan akan berlaku pada zaman ni. Yang masa kita kecil-kecil, 60-an, 70-an, 80-an dulu, seolah-olah tak tergambar bagi kita. Remaja-remaja, anak-anak muda hari ini akan lari jauh daripada khayalan dan apa yang pernah kita hidup pada zaman anak-anak dulu. Ish kita dulu masa kecil tak berani, kita kecil segan, kita kecil beradab, kita kecil hormat, kita kecil jalan kaki, kita kecil mandi sungai, kita kecil tu. Tak terbayang hari ni apa yang akan berlaku pada remaja dan anak-anak kecil kita seluar batasan. Dulu nak cari kes pembunuhan pun payah nak dengar cerita. Weh, orang kampung sebelah kena bunuh. Bila pula nak dengar? Mungkin 10 tahun akan datang kes bunuh. Lepas tu biasa bunuh dulu melibatkan orang tua. Tak ada lah pernah dengar cerita budak sekolah bunuh orang, remaja bunuh orang. Begitulah juga dengan hal-hal yang bersifat penyakit. Pak Cik Din lama tak nampak masjid kencing manis. Dengar kencing manis dulu, payah nak dengar dah kencing manis. Lepas tu jantung seorang dengar, duduk sekejap seorang dengar, jauh, lambat. Hari ni kalau orang sebut jantung tu, muka terkejut ke tak terkejut? Muka tak terkejut langsung. Aku ni adalah jantung, ada sikit ada. Oh, biasalah. Dah jadi biasa dah. Dan Rasulullah juga sebut dalam hadis, antara tanda kiamat, ramai orang akan mati mengejut. Ramai orang akan mati mengejut, dan berita kematian itu terlalu cepat dan drastik. Sama betul dulu mati, nak dengar mati hak kali kedua tu ambil masa. Lah ni hari-hari buka TV je nak dengar cerita mati. Orang tu tenggelam air, orang tu terbakar, orang ni mati kena bunuh, orang ni bunuh orang ni kena hukum, orang ni tu, orang ni, orang tu jumpa dalam lubang, orang ni kena lontak dalam sungai, orang ni duk selerak dalam semut. Sari-sari itu 10, bahkan berbelah-belah kematian direkodkan. Pasal apa boleh jadi lagu ni? Sebab kita yang undang,
Sebab kita yang minta, walaupun tak pernah minta dengan niat, tak pernah minta dengan mulut, tak pernah minta dengan doa, tetapi sebenarnya kita sedang meminta dengan sifat-sifat perilaku-perilaku dan perbuatan kita sendiri. Allah dah sebut, siapa yang tolong aku akan tolong dia. Tapi hari ini manusia tolong siapa banyak? Kita jangan ambil hak sikit, ambil hak umum. Manusia tolong siapa? Tolong Allah ke tolong setan? Tolong Allah ke tolong setan? Tolong setan. Sebut saja dosa apa yang orang kafir buat hari ini yang orang Islam tak buat. Cuba sebut satu. Dosa yang orang kafir buat, orang Islam tak buat, cuba sebut satu. Mencuri, buat. Berzina, buat juga. Minum arak, buat. Bunuh orang, buat. Tak ada. Bahkan hak lebih hebat, dia bukan sekadar buat dosa, tapi dia bangga dengan dosa hak dia buat. Contoh, dia minum arak. Berdosa ke tak? Berdosa. Nak cari hak bangga ni payah. Dah dia minum arak tu satu dosa, bangga. Tengok aku 5 botol tak mabuk pun. Dah dia minum arak satu hal, lepas tu claim kat orang lain, aku 5 botol tak mabuk. Buat dosa, bangga. Berzina, aku dah bawa 40 orang perempuan, 50 orang janda, 16 orang awet, tapi tak kena AIDS pun, tak kena penyakit pun. Dah dia buat dosa berzina satu hal, lepas tu duk bangga pula tak kena azab, tak kena penyakit, Allah tak turun tu. Ni penyakit juga ni. Sebab kita selalu memandang yang jauh. Kita ni nak tunggu kena batang hidung. Betul lah. Betul. Contoh terjadi satu hal, satu isu lah, bala. Oh, benda ni berlaku kat mana ustaz? Alah, bukan Malaysia pun. No, Zimbabwe, Kenya, Costa Rica. Bila betul-betul jadi kat Malaysia, apa pula dia cakap? Betul lah jadi kat Malaysia ustaz, tapi bukannya negeri Kedah. Hak kena tu Selangor ustaz. Bila kena kat negeri Selangor, apa pula dia sembang? Yang kena negeri Selangor tu Shah Alam ustaz, bukan tempat kami. Kami ni di Sabak Bernam, tak kena Sabak Bernam, kena di Shah Alam. Bila kena kat Sabak Bernam, kampung dusun ustaz hak kena. Kampung kami, kampung bahagia, tak kena. Bila kena kampung bahagia, taman belah sana hak kena ustaz. Taman belah kami tak kacau pun. Bila kena taman kita, blok A ustaz, blok A, blok kami tak kacau. Bila kena blok A ni ustaz ada 10 buah rumah. No, rumah hak nombor 2 ke nombor 3 hak kena. Rumah kami jauh lagi. Bila kena dalam rumah kita, bapak saya hak kena tu, saya tak kena. Mak saya kena, saya tak kena. Anak tunggu bila? Ni. Kena batang hidung baru nak rasa. Kena diri sendiri baru nak kecoh. Sebab itulah kita kena beringat. Kita peringatkan orang lain bukan sebab kita lagi bagus, bukan sebab kita lagi hebat, bukan sebab kita lagi alim, bukan sebab kita lagi banyak ilmu. No. Sebab tu sifat orang beriman, dia menjadi wali kepada orang beriman yang lain, penjaga, pengawas. Inilah sebab dia nak kalau dia berilmu, saudara dia berilmu. Kalau dia bagus, dia nak saudara dia bagus. Kalau dia hebat, dia nak saudara dia hebat. Lebih jauh kalau masuk syurga, sifat orang beriman nak saudara-saudara dia yang lain pun masuk syurga. Bukan atas lebih-lebih tadi. Itu semua dah ditentukan oleh Allah. Kita ada perbezaan, kemahiran yang berbeza, ilmu yang berbeza, kepakaran yang berbeza, harta yang berbeza, keperluan yang berbeza. Itu Allah dah buat dah. Sebab tu bila berbeza, kita memerlukan antara satu dengan lain saling cukup mencukupi. Atas dasar ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
Dan jangan pula bila kita bercakap, orang tu balas balik, tak payah nak sibuk, tak payah nak kecoh, kubur masing. Ada juga hak sombong ni, jawab kubur masing-masing. Betul lah kubur masing-masing, tapi besok masing-masing lah. Kalau hang mati besok, hak nak urus tu siapa? Diri sendiri ke orang lain juga? Bila kita cakap itu ni orang lain tu ustaz, kita cakap ni orang lain ustaz, cakap ni orang lain, semua orang lain, orang lain, orang lain. Yang masalahnya bila hang nak mati besok, yang mandi tu orang lain, yang kafan pun orang lain, yang semayang hang pun orang lain, yang nak masuk hang dalam kubur pun orang lain, hak nak kambuh pun orang lain, hak nak tahlil pun orang lain, hak nak talqin pun orang lain. Tadi atas dunia sibuk sombong, sebut sikit orang lain, sebut sikit orang lain, sebut sikit orang lain. Ingat, semua orang lain itulah yang nak urus kita. Jangan kita terlalu sombong, congkak dan bongkak atas dunia ni. Congkak dan bongkak, elok-elok pukul 8. Macam mana? Sebab masa pagi tadi sejam lah lebih kurang. Pengurusi ke siapa bagi tahu tadi, kita start 6.30, 7.30, lebih dah setengah jam. Kalau tengok muka tak puas kan? Kita boleh nampak jenis muka tak puas ni. Tapi tak apalah, sebab relau dengan Al-Ustaz ni tak jauh mana, lebih kurang 2 jam je. Bila-bila masa boleh datang balik, bila-bila masa boleh panggil balik. Apapun pada pagi ini, sebagai rumusan, itulah yang saya nak perkatakan. Jadi kita saling ingat mengingati antara satu dengan yang lain ke arah kebaikan. Bukan kita minta jadi bala, bukan kita minta keburukan, bukan kita minta kemungkaran, tetapi apa yang kita sebut sebagai satu pengawasan, sebagai satu sifat keberhati-hatian terhadap diri sendiri, terhadap ahli keluarga kita, terhadap kaum komuniti, terhadap masyarakat, lebih jauh seluruh umat Islam. Agar jangan tertipu, jangan terpedaya dengan permainan-permainan dan fitnah-fitnah yang dimainkan oleh musuh Allah yang namanya Dajjal, yang kita nampak secara zahir, dan satu lagi musuh yang secara batin kita panggil iblis ataupun setan. Musuh kita ni banyak, hak tak nampak pun ada, hak nampak pun ada. Jadi secara rumusan pada pagi ini, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Walaupun kita sentiasa mengharapkan kesempurnaan, mengharapkan rahmat dan pengampunan daripada Allah, moga-moga pagi ini dapat memberi manfaat, iktibar dan pengajaran kepada saudara-saudara saya di dalam masjid ini. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Nak buka soalan. Kerana Ustaz jawab tentang teori Malaysia ni, kalau ada siapa-siapa yang soalan atau soalan tentang teori ini, boleh menggunakan bis tentang teori yang Ustaz bincangkan tadi lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.